kita dapat bersama dengan imam, lagi banyak fadilat berjemaah kita dapat. Kalau kita dapat solat bersama dengan imam daripada takbiratul ihram, kita dapat takbiratul ula bersama imam, itu ada fadilat takbiratul ihram. Kita menunggu imam habiskan Fatihah, kita dengar imam baca Fatihah, ada fadilat dengar imam baca Fatihah. Selepas imam baca Fatihah baru kita baca Fatihah, ada fadilat membaca Fatihah selepas imam baca Fatihah. Kita amin serentak dengan imam, ada fadilat, ada pahala amin bersama dengan imam. Banyak fadilat. Jadi kalau kita macam tadi, kita dah tahiyat akhir pada qada subuh, kita tunggu imam menyelesaikan solat zuhur, itu lebih utama. Kerana apa? Kita nak dapatkan fadilat lebih banyak, dapat kita memberi salam bersama dengan imam. Gitu. Itu kita dapat. Jadi kita dapat pahala berjemaah dan juga fadilat berjemaah. Gitu. Baik, situasi kedua. Jika seorang yang solat maghrib, seorang dia solat maghrib ikut imam isya. Solat maghrib ikut kepada imam isya. Maka dia ditegah menunggu pada duduk tahiyat akhir. Kerana duduk pada rakaat yang ketiga itu tidak dilakukan oleh imam, maka hendaklah makmum itu niat mufaraqah. Dalam situasi sebegini, antara solat maghrib dan solat isya, pada rakaat ketiga solat maghrib kita duduk tahiyat akhir. Pada rakaat ketiga solat isya imam naik. Nampak? Dari segi perbuatan sudah tidak muwafaqah. Berbeza tadi antara solat zuhur dan solat subuh tadi. Fahamkan dia perbezaan ni. Kalau solat maghrib rakaat ketiga kita dah tahiyat akhir. Imam solat isya rakaat ketiga dia bangun. Jadi pada masa itu perbuatan kita sudah tidak muwafaqah dengan imam. Kita memang perlu kena duduk tahiyat akhir sebab kita solat maghrib. Jadi bila imam naik rakaat keempat, maka kita menghabiskan tahiyat akhir. Selepas habis tahiyat akhir, maka terus niat mufaraqah. Mesti kena niat mufaraqah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita masih lagi tertanggung perbuatan kita kepada imam. Jadi kita niat mufaraqah dan kita memberi salam. Maka solat maghrib kita tidak rosak. Walaupun tak dapat fadilat solat berjemaah bersama dengan imam lebih banyak, tetapi kita dapat juga di situ pahala berjemaah dan fadilat berjemaah. Tapi biasanya kita tak buatlah yang macam ni. Yang rakaat kita jadi makmum ni rakaatnya lebih pendek daripada yang imam. Kita tak buat. Tapi maknanya pada malam ni kita tahu mana boleh kalau kita nak buat. Kita nak buat ni boleh. Saya nak tambah sedikit. Dalam hal yang berkaitan dengan kita menunggu imam, kita boleh menunggu imam ni sekiranya kita ni menjadi makmum. Kita tak boleh tunggu imam kalau kita tidak berniat menjadi makmum. Kadang-kadang berlaku dalam majlis-majlis solat hajat, tuan-tuan. Anak-anak kita SPM ke PMR buat sekolah, buat majlis solat hajat baca Yasin. Ada di kalangan pembimbing solat hajat, dia kata okey, kita semua sembahyang secara beramai-ramai tetapi tidak niat mengikut imam. Ini selalu berlaku ni.
tidak niat mengikut imam. Masing-masing niat sendiri. Saya yang di depan ni bukannya imam, sebagai khalifah. Dia panggil khalifah. Hanya sebagai juru pandu saja, supaya solat tu nampak serentak. Boleh solat macam tu, tapi ada masalah. Bila masalah tu timbul? Bila imam baca lambat, makmum baca cepat. Imam tadi dah bagi kaifiat dah. Kita baca kuliah 3 kali rakaat pertama, rakaat kedua baca qul Allah 3 kali. Imam baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Slow motion. Makmum baca laju. Bila makmum dah habis 3 kali, yang bukan makmum tadi kan, macam makmum tu, dia tunggu imam. Sebab nak sembahyang serentak, menunggu imam itu dalam keadaan tidak berniat menjadi makmum, hukumnya haram dan membatalkan solat. Bila penantian itu boleh memuatkan satu rukun. Bila kita tunggu imam yang bukan imam khalifah depan ni, penantian itu dalam tempoh boleh memuatkan satu rukun, maka batal solat kita. Tolong ambil perhatian. Jadi afdalnya, walaupun macam solat hajat ini bukanlah kategori solat sunat yang disunatkan berjemaah, tetapi tidak masalah kalau kita lakukan secara berjemaah. Harus hukumnya. Sebab nak menjaga kemaslahatan jemaah ini supaya sembahyangnya semua sah, maka niat berjemaah itu lebih baik. Takut nanti ada yang menunggu, itu yang kita tak nak. Okey. Kalau kita niat berjemaah, tak ada masalah. Kemudian yang bawah sekali tu, sah orang yang solat subuh qada ikut kepada imam yang solat sunat hari raya, dan solat sunat istisqa, minta hujan, kerana kesamaan peraturan solatnya. Namun adalah aula, adalah lebih utama, makmum itu tidak ikut imam dalam melakukan takbir tambahan solat sunat hari raya. Malam last hari raya, biasanya masa tu lah kan, kuih samprit semua jual murah. Kan, semua pakat pergi Taman Cempaka nak dapat kuih murah. Baju raya masa tu jual semua 70%, 80%, nak habiskan stok. Kan, kita malam tu pun lepas tarawih yang terakhir pakat berjalan sampai ke Taman Cempaka semua. Balik rumah pukul 4 pagi. Kan, subuh dah terlepas. Bangun-bangun orang nak pergi sembahyang raya dah. Kita boleh qada solat subuh kita, berimamkan orang yang solat hari raya. Orang bukannya tahu kita qada subuh pakai baju Melayu, semua pakai baju Melayu baru. Kan? Cuma tidak disunatkan untuk kita melakukan takbir sunat yang 7 kali, yang 5 kali itu. Kalau dia ikut takbir, hal itu tidak mengapa, kerana takbir tersebut adalah zikir sekalipun ia tidak disunatkan. Kalau kita tak ikut pun tak apa. Kalau nak ikut pun boleh, tak ada masalah. Itu Begitu juga jika seorang solat sunat hari raya ikut kepada imam subuh. Yang ni saya puas mikir macam mana situasi tu. Orang sembahyang raya tapi ikut imam solat subuh. Dia sembahyang raya masa sembahyang waktu subuh ke? Kan? Ataupun dah hari raya kedua baru nak sembahyang raya. Kan? Tapi begitulah dari situasi dia. Begitu juga jika seseorang solat sunat hari raya ikut kepada imam subuh, maka yang afdal baginya tidak meninggalkan takbir tambahan solat sunat hari raya. Jika dia ikut imam dengan tidak melakukan takbir tersebut, maka hal itu tidak mengapa, kerana takbir itu hanyalah sunat dan tidak berdosa meninggalkannya. Perlu kita kena tahu, saudara jemaah sekalian,
Saya nak tambah sikit lah. Solat sunat takbir hari raya ni dan juga sujud sajadah, dia memang sunat, tapi ada satu istilah namanya sunat maksudah. Kita biasa dengar sunat hayat, sunat arba'ah, sunat muakkad. Ini ada satu nama sunat maksudah. Dia sujud sajadah dan juga takbir hari raya. Apa maksud sunat maksudah? Perkara sunat yang melakukannya tu ada tempoh. Ada tempoh. Kalau dalam sujud sajadah, imam turun sujud sajadah, kita kena turun sujud sajadah, kan? Kalau misal kata elok-elok kita nak turun sujud sajadah, imam pun naik. Imam naikkan kepala, dah habis dah sujud, kita tak boleh meneruskan sujud sajadah. Tak boleh. Berbeza kalau kita sujud biasa. Kalau kita sujud biasa, imam dah naik daripada sujud pun, kita memang wajib kerana sujud tu rukun. Dia ada tempoh masa. Bila dalam sujud sajadah, imam naik kepala, menandakan waktu untuk sujud sajadah sudah pun habis. Kita dah turun cantik dah, imam naik. Kita lambat sikit mungkin nak turun kan, imam dah naik, maka kita naik juga bersama dengan imam. Kalau kita teruskan sujud sajadah, maka batal solat kita. Begitu juga dalam takbir hari raya, takbir solat sunat hari raya. Kita dah sampai lambat, imam dah pun selesai 3 takbir dah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baru sampai, kita pun Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian kita ikut imam. Kita ikut baki berapa takbir yang imam belum buat. Imam ada baki lagi 4, maka kita buat 4. Allahu Akbar, ikut sampai 4. Bila imam dah habis, imam pun baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Kita dilarang untuk meneruskan baki 3 lagi yang kita tak buat. Berakhirnya takbir solat hari raya bila imam memulakan bacaan Fatihah. Kita tak boleh buat lagi dah. Ni kena ambil perhatian. Dipanggil sunat maksudah. Berbeza takbir, 4 kali takbir dalam solat jenazah. Ni tambahan tuan-tuan. Berbeza dalam takbir dalam solat jenazah. Solat jenazah, rukun solat jenazah ni niat dan 4 kali takbir. 4 kali takbir ni adalah rukun dalam solat jenazah. Kalau kita lambat nak buat solat jenazah, imam dah selesai 2 takbir, kita pun ikut. Lepas takbiratul ihram, kita pun ikut imam. Allahu Akbar. 2 lagi baki. Allahu Akbar. Imam bagi salam, kita kena tambah lagi 2 takbir. Wajib. Sebab itu adalah rukun. Dikira kita masbuk dalam solat jenazah. Itulah keadaannya kita masbuk dalam solat jenazah. Bacaan atas kita. Imam takbir yang ketiga, dia dah baca doa. Kita takbir yang pertama, imam takbir yang ketiga, imam dah baca doa, kita baca Fatihah. Takbirnya ikut imam, bacaannya ikut kita. Bacaannya ikut yang mana kita belum buat lagi. Jadi bila kita tambah tu, barulah kita pergi kepada doa. Begitu. Jadi beza sedikit antara takbir solat hari raya dan takbir solat jenazah. Ini kita perlu tahu ni, jemaah sekalian. Okey. Catatan tambahan. Tidak boleh orang yang solat qasar. Solat qasar adalah solat fardu 4 rakaat yang dipendekkan menjadi 2. Yang boleh qasar 3 solat, Zuhur, Asar, Isyak. Subuh tak boleh, Maghrib tak boleh jadi 1.5.
Tak boleh. Hanya solat yang 4 rakaat saja boleh dipendekkan. Okey. Ini yang dimasukkan dikata solat qasar. Okey. Tak boleh orang yang solat qasar ikut di belakang imam yang solat tamam, iaitu 4 rakaat, kerana tidak menepati syarat sah solat qasar. Dalam syarat sah solat qasar, orang yang solat qasar tak boleh ikut orang yang solat tamam. Walaupun dari segi pergerakan muafaqah, pergerakan itu sama. Saya bagi contoh, kita singgah di masjid nak buat solat qasar zuhur. Imam dan jemaah tempatan tengah sembahyang zuhur. Elok-elok memang kita sampai dekat saf tu, imam memang baru naik ke rakaat yang ketiga. Kan? Kalau ikutkan tak ada masalah lah. Sebab imam berbaki 2 rakaat. Kita pun memang nak solat 2 rakaat. Kan? Dari segi muwafaqah tak ada masalah lah. Tak boleh. Kalau daripada awal memanglah tak boleh lah, kita faham. Kita solat 2, dia solat 4. 2 yang dalam kategori ni bukannya 2 yang solat tamam, ni solat qasar. Solat qasar tak boleh ikut pada orang yang solat tamam 4 rakaat. Walaupun pada rakaat ketiga solat zuhur tu tadi, kita baru sampai, kita nak jadikan, nak masuk dalam saf. Sebab nanti imam bagi salam, kita akan bagi salam juga, sama-sama 2. Tak boleh. Kalau kita nak ikut imam bersama dengan jemaah tempatan itu, kita mesti kena solat tamam. Imam bagi salam, kita kena tambah lagi 2 rakaat. Okey. Baik. Samalah juga kalau misal kata solat qasar itu dengan solat tamam tu sama rakaat. Tadi ustaz cakap tak boleh kalau misal kata yang tamam tu 4. Betul lah. Kalau yang solat tamam itu juga adalah 2. Kan? Kita solat qasar, nak buat solat qasar zuhur. Ni kita tengok dalam yang kedua ni, ada. Tengok sini. Seseorang yang solat qasar tidak boleh berimamkan seseorang yang solat tamam. Maka sekiranya dia mengikut kepada seseorang yang solat tamam, sama ada imam itu seorang musafir, atau mengikut kepada orang yang solat Jumaat, subuh, atau solat sunat, pada mana-mana juzuk solat orang itu, sama ada di awal atau akhir, seperti mengikutnya pada tasyahud akhir, maka hendaklah dia melakukan solat itu dengan tamam. Kan? Contohnya kita solat zuhur nak buat qasar, kita berimamkan orang yang solat Jumaat. Dari segi bilangan rakaat sama. Tak timbul ada 4 ke 2, sama je. Tetap tak boleh juga. Tetap tak boleh juga. Walaupun misal kata kita ikut itu bukannya daripada permulaan solat, dah hujung dah pun. Contoh yang paling mudah, contohnya solat zuhur balik tadi lah. Kan? Kita tahu dah memang jemaah dekat tempat tu dia sembahyang zuhur tamam lah, sembahyang zuhur 4 rakaat. Kita singgah nak sembahyang qasar, kita dapat ikut dia masa tahiyat akhir. Bukan kata ada baki 2 rakaat, tahiyat akhir dah, tak ada apa-apa kaitan pun. Tetap tak boleh buat solat qasar 2 rakaat. Tak boleh. Kita kena solat 4 rakaat. Sebab berbalik kepada syarat sah dalam solat qasar, tidak boleh mengikut imam yang solat tamam, walaupun pada mana-mana juzuk dalam solat tamam itu. Tak boleh. Boleh dapat tu Dia benda-benda teknikal ni memang kena faham dan betul. Seterusnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahawa beliau pernah ditanya mengapakah seorang musafir itu menunaikan solat 2 rakaat ketika bersendirian.
dan solat 4 rakaat apabila dia berimamkan kepada orang yang muqim. Maka jawab Ibnu Abbas, yang demikian itu adalah sunnah. Sunnah maknanya itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Begitulah kaedah yang Rasulullah lakukan, maka kita buatlah sebagaimana yang Rasulullah buat. Dia sebab dalam ibadah ni saudara jemaah sekalian, tak semua benda kita boleh fikirkan secara logik. Kalau ikut secara logik akal tadi, situasi yang saya bagi contoh, kita nak sembahyang qasar solat zuhur, kita ikut pada imam yang solat tamam pada tayat akhir je pun, kan? Bukan melibatkan rakaat lagi dah. Hanya nak dapatkan pahala berjemaah saja, tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Kalau kita nak juga ikut pada imam tu, kita kena sembahyang naik buat 4 rakaat. Tetap juga kena buat solat tamam 4 rakaat. Baik. Isyak 8.25. Sikit lagi Baik, kita teruskan sikit lagi boleh. Kita terus pergi kepada syarat qudwah yang kedua. Syarat mengikut imam yang kedua. Hendaklah berniat mengikut imam atau berniat menjadi makmum. Makmum hendaklah menghadirkan niat menjadi makmum atau mengikut imam. Jika dia tidak berniat, jadilah solatnya seorang diri kecuali solat Jumaat, kerana ia tidak sah melainkan secara berjamaah. Dalam solat berjamaah, saudara jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hukum imam berniat menjadi imam, hukumnya sunat. Hukum makmum berniat menjadi makmum, hukumnya wajib. Hanya ada beberapa solat sahaja yang imam wajib berniat menjadi imam dan makmum wajib berniat menjadi makmum. Ada 4 jenis solat. Pertama, solat Jumaat. Solat Jumaat, makmum wajib berniat menjadi makmum, imam wajib berniat menjadi imam. Yang saya sebut wajib berniat menjadi imam ni dan makmum ni, dia mesti dilintaskan ketika takbiratul ihram. Kita sembahyang Jumaat, wajib ketika kita takbiratul ihram itu mesti kena dalam lintasan niat kita, sahaja aku solat fardu Jumaat makmuman. Contohnya kita nak ambil ringkas. Yang imam pun, sahaja aku solat fardu Jumaat imaman. Itu mesti dilintaskan ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, itu sunat. Itu kalau dilintaskan selepas takbiratul ihram pun tak apa. Solat Jumaat, solat berjamaah yang dinazarkan. Dinazarkan, anak dapat masuk universiti, bernazar untuk solat berjamaah 3 hari berturut-turut. Solat berjamaah itu jadi wajib. Maka bila solat berjamaah itu wajib, mesti dilintaskan niat menjadi makmum ataupun dia menjadi imam ketika takbiratul ihram. Yang ketiga, solat ulangan, solat i'adah ataupun dipanggil mu'adah. Solat ulangan yang macam mana? Kita dah sembahyang maghrib kat masjid, kat surau, balik rumah, isteri dengan anak-anak kita belum solat lagi. Kita nak supaya mereka dapat pahala berjemaah, kita pun menjadi imam. Solat ulangan ni mesti berjemaah, tak boleh solat seorang-seorang. Ataupun kita dah sembahyang dekat rumah, sampai dekat masjid, sembahyang belum habis lagi, kita pun nak sama-sama lah sembahyang berjemaah juga. Wajib melintaskan dalam hati ketika takbiratul ihram niat menjadi makmum. Solat ulangan dipanggil. Yang keempat, solat jamak takdim kerana hujan. Solat jamak takdim kerana hujan. Contohnya contohnya
kita solat maghrib sampai kat masjid hujan terlampau lebat. Ni kalau kita balik ni nanti memang tak boleh datang lagi untuk isyak. Kita diharuskan untuk solat jamak takdim kerana hujan. Solat jamak takdim kerana hujan tak boleh jamak kasar. Jamak kasar hanya boleh dilakukan pada sebab musafir sahaja. Pada sebab-sebab yang lain, sebab kerana haji, sebab kerana sakit, sebab kerana hujan, tak boleh jamak kasar, kena jamak tamam. Jadi kita sembahyang maghrib tu, maghrib 3 rakaat, nanti naik pula isyak 4 rakaat. Yang masa ini pun perlu diniatkan, wajib niat menjadi imam dan menjadi makmum. 4 situasi. Okey, kita azan dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita cuba selesaikan yang qudwah kedua ni insya-Allah. Baik, niat berjemaah bukanlah syarat sah solat, tetapi syarat sah mengikut imam. Baik, kita mengikut imam mestilah niat berjemaah. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah disebutkan, sekiranya musalli, iaitu orang yang solat itu menjadi makmum, maka wajib baginya berniat berjemaah atau mengikut imam atau jadi makmum. Sekiranya dia tidak berniat jemaah, kemudian dia mengikut pergerakan imam secara sengaja menunggunya, yakni untuk mengikut pergerakan imam selama panjang kadar satu rukun, ini yang saya beritahu tadi ni, maka batallah solatnya dan tidak wajib berniat makmum ketika takbiratul ihram. Ini saya beritahu tadi maknanya kalau kita tak niat, kita ikut imam tapi tak niat menjadi makmum, dia ada masalah kat situ bila kita tunggu. Bila kita menunggu tu dalam tempoh boleh memuatkan satu rukun, maka batal solat. Okey, perhatian surat 12. Imam sunat berniat menjadi imam sama ada permulaan solatnya atau pada pertengahannya agar dia mendapat fadilat solat berjemaah.
Jika imam tidak berniat imamah, sah solat pada makmum yang mengikutnya. Macam kita sembahyang seorang-seorang, orang jadikan kita makmum. Kalau pada masa itu kita sudah pun dah habis baca Fatihah, nak baca surah contohnya, barulah orang jadikan kita imam. Maka pada masa itulah kita lintaskan dalam hati, aku menjadi imam. Apa-apa perkataan ayat yang memberi makna kita menjadi imam. Tak adalah ayat dia macam sahaja aku menjadi imam. Tak ada, tak perlu macam tu. Hanya sekadar lintasan hati yang membawa makna kita menjadi imam. Maka dikira sudah pun menjadi imam. Gitu Jadi menjadi imam ini dia hukumnya sunat. Hukumnya sunat, bukan pada hukum wajib, melainkan pada yang 4 tadi tu. Saya beritahu 4 perkara tadi tu. Niat imamah atau niat menjadi imam bukanlah suatu syarat yang menentukan sahnya solat berjemaah, atau sebaliknya, melainkan dalam solat fardu Jumaat. Ni tadi kan. Yang bawah tu dia terangkan tadi, yang saya terangkan tu. Tidak wajib berniat menjadi imam dan makmum dalam takbiratul ihram kecuali pada 4 keadaan. Ni tadi saya beritahu, solat Jumaat, solat ulangan muadah, solat jamak takdim kerana hujan, kemudian solat yang dinazarkan. Dalam solat yang dinazarkan tu ada sedikit tambahan. Dia kata apa situ? Solat yang dinazarkan akan ditunaikan secara berjemaah. Nazar nak buat secara berjemaah, maka wajib berniat imam atau makmum dari awal solat kerana nazarnya itu. Sekiranya tidak berniat dalam takbiratul ihram, solatnya sah, tetapi haram kerana menyalahi nazarnya. Dalam solat, kalau dalam perbincangan kita pada hukum yang lepas, ada hukum solat yang sah tapi haram. Ada hukum solat yang sah dan juga haram. Jadi kalau misalnya kata nazar, seeloknya nazar itu dilintaskan ke niat berjemaah, niat menjadi imam itu dalam keadaan takbiratul ihram. Jika seseorang yang sedang solat berniat mengikut imam di pertengahan solatnya, sah ikutannya, tetapi makruh dan tidak mendapat fadilat berjemaah. Perlu kita kena tahu bahawa tadi saya beritahu makmum wajib berniat menjadi makmum bila solat berjemaah, tak kira solat sunat ataupun solat fardu. Makmum wajib berniat menjadi makmum. Tapi niat menjadi makmum itu tidak semestinya ketika takbiratul ihram, melainkan 4 solat tadi tu. Mana selain daripada 4 situasi solat yang tadi, contohnya macam kita sembahyang isyak nanti ni. Sila jemaah semua yang lain makmum dia solat usolli fardhul isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Itu lafaz dia. Ataupun lafaz kita sebut makmuman adaan lillahi ta'ala. Ketika Allahu Akbar, dalam lintasan kita semua kita sebut saja aku solat fardu isya', Allahu Akbar. Itu pun yang wajib mesti ada dalam takbiratul ihram. Niat makmum boleh dilintaskan selepas takbiratul ihram. Niat makmum, niat kita ni menjadi makmum boleh dilintaskan selepas takbiratul ihram dalam mana-mana juzuk dalam solat boleh. Yang ni yang disebutkan kat sini ni. Cuma dari segi mana fadilat berjemaah tu kita tak dapat lah. Kalau kita lintaskan niat makmum kita pada rakaat yang kedua, maka daripada rakaat pertama tadi kita tak niat makmum, maka tak dapatlah fadilat berjemaah, makruh hukumnya. Dalam amalan kebiasaan memang kita dah biasa niat. Baik itu kita orang Melayu, kita terikat. Solat tu kalau misalnya kata keseluruhannya semua kita nak masukkan ketika takbiratul ihram. Ni kalau pembicaraan dalam niat ni, dia membincangkan benda ni. Kan? Sedangkan dalam niat kalau pada solat fardu yang wajibnya 3 saja dilintaskan ketika takbiratul ihram. Qasad, ta'arud, ta'yin. Kan?
sahaja aku solat fardu, apa nama fardu dia? Fardu maghrib. Habis yang mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala, yang ini semua hukumnya sunat, dilintaskan ketika takbiratul ihram. Mana kalau kita nak lintaskan selepas takbiratul ihram, boleh. Teknik ni kita kena tahu sebenarnya jemaah sekalian. Kalau misalnya kata kita sampai-sampai nak sembahyang, imam dah nak rokok, kita nak dapatkan rakaat. Ni teknik kena ambil yang wajib saja, sangat perlu. Sebab ada orang kadang-kadang dia jadi satu beban pada dia. Usalli. Kan? Kan tak masuk pula. Kena pula pada solat-solat yang jarang-jarang kita buat. 2-3 kali takbir kita. Sedangkan ada kaedah sebenarnya yang mudah. 3 perkara ni dapat dilintaskan ketika takbiratul ihram, selesai. Selepas itu barulah dah lega dah, Allahu Akbar, baru niat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala dalam hati. Boleh. Ini kita kena mana kita kena tahu ni. Teknik kalau kita dah biasanya dah terbiasa. Daripada sekolah dulu pun kita dah belajar begitulah. Saja aku solat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah Ta'ala. Semua benda tu nak dimasukkan ketika takbiratul ihram. Sudah takbiratul ihram kita panjang. Kalau itu dah kita biasa, tak apalah. Teruskanlah, alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi bila time waktu kritikal macam tu, kalau misalnya katalah pada solat Jumaat, dikira bahawa seseorang itu mendapat Jumaat apabila dia mendapat 1 rakaat bersama dengan imam. Kalau kita memanglah, kalau misalnya katalah kawasan KL, kawan-kawan kita yang duduk di Kuala Lumpur kan, jam, nak pergi sembahyang Jumaat, sampai-sampai imam dah sembahyang, dah sampai rakaat kedua, kita nak naik, nak pergi pada saf tu, dah dengar ada imam walam yakul lahu kufuwan ahad. Contoh. Pada masa tu teknik yang segera ni perlu kita praktik. Sampai aja Allahu Akbar, ambil yang wajib. Ataupun pada solat-solat fardu yang lain kan, kita nak dapatkan rakaat bersama dengan imam. Jadi kedua-dua teknik itu mesti kita kena tahu. Yang semua sekali masuk pun kena tahu juga. Baik, itu dah kita biasa buat macam tu. Yang kedua, teknik kita ambil yang wajib saja dahulu. Lepaskan yang wajib saja ketika takbiratul ihram. Itu kita buat. Ini kaedah dia, jemaah sekalian ya. Jadi itulah dia perbincangan kita pada malam ini. Kita berbincangkan 2 syarat qudwah dalam mengikut imam. Ada apa-apa nak tanya? Ya, sila. Pakcik. Solat Zuhur. Okey. Qada solat subuh, okey. Kenapa makmum tu nak buat qada dulu kan? Kenapa dia tak buat zuhur dulu? Baik, saya jemaah hormati Allah sekalian. Dalam hal yang berkaitan dengan qada solat, ada 2 kategori. Satu, kalau kita qada solat kerana meninggalkan solat yang sengaja kita tinggalkan. Solat yang sengaja kita tinggalkan, hukum bagi solat yang sebegini, kita wajib kena tunaikan qada dahulu baru tunai. Ikut kaedah dia, kita kena qada bila masa kita ingat tu. Dia kalau ikutkan pada solat yang kita tinggalkan secara sengaja, dia kena terus buat. Misal katalah kita nak buat tu pada misal katalah kita dah tinggalkan solat subuh, tinggalkan dengan sengaja, dah bangun kejut berapa kali dah, loceng semua bunyi pun tak bangun-bangun juga, celik mata tidur balik, itu dikira meninggalkan solat dengan sengaja. Okey, sepatutnya dia bangun-bangun, dia sedar pukul 8, dia kena terus qada, tapi dia tak qada, dia nak tunggu zuhur nanti. Bila dia nak qadakan pada waktu zuhur, dia perlu qada dahulu baru buat solat fardu. Okey.
Berbeza dengan orang yang tinggalkan solat bukan kerana sengaja. Contoh, bagi orang perempuan yang dah bersih haid, okey, misal kata dia bersih haid pukul 5.30 contohnya, 5.30 pagi, suci daripada haid, maka pada masa itu dia telah wajib untuk menunaikan solat isyak. Tapi bila dia pergi mandi, bersiap semua, mana sempat? Okey? Mana sempat? Dah elok-elok habis mandi semua, siap pakai telekong, dah masuk waktu subuh. Dia kena qada. Solat isyak tu dia kena qada. Sebab keringnya haid itu dalam waktu isyak. Tapi yang kes yang macam ni, dia tidak perlu qada dengan segera. Dia alal fauri, dia bukannya kena qada secara segera. Kalau misalnya kata dia nak qada masa subuh nanti, dia boleh solat subuh dahulu, lepas tu barulah dia qada. Ini perbezaan dalam qada, tuan-tuan. Sama juga kalau misalnya kita solat menghormati waktu dalam flight, tak ada air semayang, kita semayang sampai dekat KLIA ataupun kita dah pergi RNR, waktu semayang yang kita nak buat tu dah habis, kita kena qada. Tapi qada itu adalah qada yang bukannya tinggal sengaja sebab kita dah buat solat menghormati waktu. Qada yang sebegitu tidak perlu dilakukan secara segera. Qada yang sebegitu, yang dalam dua situasi macam ni, bila kita nak buat dia dalam waktu solat fardu dahulu, baru solat qada. Okey. Kalau yang sengaja tu barulah qada dahulu, baru fardu. Bang. Qada subuh. Macam mana tu? Okey, qasar tak boleh masuk pada solat zuhur tadi solat zuhur, walaupun kita pada rakaat ketiga. Tapi kalau misalnya kata kita nak qada subuh pada rakaat ketiga, boleh ke tidak? Hukumnya boleh. Pasal apa boleh? Kerana qada adalah tamam. Kita qada solat subuh 2 rakaat, solat yang sempurna. Yang solat zuhur tu pun adalah solat sempurna. Sempurna dengan sempurna boleh. Tapi qasar dengan sempurna tak boleh. Qasar yang sempurna tak boleh. Jamak kerana hujan ini adalah hujan lebat yang kalau misalnya kata ambil contoh waktu maghrib. Kalau kita lepas sembahyang maghrib, kita tak buat contohnya kalau kita sembahyang maghrib kemudian kita balik, nanti isyak nak datang balik ke masjid, tak boleh. Tak boleh datang. Ini maknanya situasi orang dulu-dulu lah. Tapi sekarang ni mungkin boleh. Tapi tak mustahil juga. Kan? Ada tempat-tempat kalau macam kat Tehil lah itu tu. Kan? Datang masa maghrib mungkin boleh sembahyang maghrib. Kalau balik nanti dah tak boleh lagi dah. Kan? Ataupun ada tempat-tempat lain macam kat Terengganu sekarang ni, Kelantan kan. Maka dia boleh, pada mana kita ikut pada adat kebiasaan, maknanya ni kalau balik ni memang tak boleh datang masjid lagi dah. Ataupun nanti nak datang boleh, tapi masjid pun dah naik air. Kan? Jadi pada situasi-situasi yang macam itulah, bukan hujan biasa-biasa, mana hujan yang memang lebat, yang tak boleh tak mungkin kita boleh datang untuk isyak, untuk waktu seterusnya. Pada waktu yang macam itulah dibenarkan untuk qada jamak solat jamak takdim kerana hujan. Itu. Ada tak ada kan? Tadi macam ada sini. Okey. Baik, alhamdulillah, sekalian jemaah rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruma wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.